adalah kisah yang seterusnya bertajuk Beli Rumah Rupanya Milik Lama Seorang Bomoh. Ceritanya berbunyi begini ya. Sam dan V sudah berkahwin lebih 5 tahun. Mereka bertemu di sebuah stesen bas. Kedua-dua mereka sedang menghala ke tempat yang sama dan menaiki bas yang sama. Sam kuatkan semangat dan menegur V. Orang putih kata, the rest is history. Selama 5 tahun tu mereka masih belum lagi mempunyai cahaya mata. Mereka memutuskan untuk membeli rumah baru. Selama ni mereka tinggal di rumah ayah V. Tapi dekat rumah tu banyak pantang larang perlu diikuti. Jadi Sam ni rasa tak selesa walaupun dah bertahun-tahun dekat situ. Akhirnya tahun ni selepas lulus pinjaman semua, mereka berjaya beli rumah. Rumah ni taklah rumah baru. Malah sudah 2 kali tukar pemilik. Tapi rumah ni murah. 2 bilik, 1 bilik air. Harganya baru RM240,000. Murah dan lokasi dekat dengan Kuala Lumpur. Apabila mereka periksa rumah di sekeliling, harga cecah RM350,000 ke RM400,000. Mungkin tuan lama nak lepaskan secepat mungkin. Apa-apa pun, mereka rasa bersyukur. Hari pertama kami masuk, disebabkan barang-barang sudah ada terkumpul selama 5 tahun dan ada juga barang-barang baru beli, rumah tu tak kosong. Seperti rumah dah lama mereka miliki lah. Keesokan harinya ada seorang makcik, jiran dengan mereka lah, datang melawat dengan membawa karipap. Jadi si V ni menjemput dia masuk. Mereka borak seperti biasa dan menawarkan diri jika perlu apa-apa bantuan. Sebelum makcik tu tinggalkan V, dia berkata sesuatu yang membuatkan V duduk tak senang. Apa dikatakan? Makcik ni kata macam ni. Maaflah kalau makcik nak beritahu ni. V jangan marah pula. Rumah ni sebenarnya bekas rumah bomoh. Selepas kematiannya, anak-anaknya mau menjauhkan diri dari bapaknya dan menjual rumah ni dengan harga murah. Kalau boleh, buatlah sembahyang hajat atau minta ustaz datang tengok-tengok rumah ni. Bukan makcik nak takutkan, tapi entah apa si bakar simpan semasa dia hidup. Jangan ambil hati ya nak. Jadi si V ni angguk sebagai tanda tak ambil hati. Rumah bomoh. Rumah bomoh. Rumah bomoh. Itu saja yang bermain di minda V. Apabila Sam balik, dia beritahu apa yang berlaku. Sam menolak dan tak percaya apa yang si makcik tu beritahu. Ini semua mengarut lah, kata Sam. Malam tu semasa mereka sedang nyenyak tidur, terdengar bunyi tapak kaki berjalan atas bumbung. Ya Allah. V terjaga. Dia kejut Sam tapi dia tidur liat. Susah nak bangun si Sam ni. Bunyi itu kedengaran setiap 2 minit. Bunyi orang berjalan atas bumbung ya. Seperti budak sedang bermain dan berlari. Tiba-tiba saja bunyi itu berhenti. V cuba tidur tetapi dia dengar bunyi orang bercakap kat ruang rumah. Bulu roma V naik. Dia cuba kejutkan sekali lagi suaminya tapi Sam tak sedar. Sehingga kan frame di ruang tamu tu jatuh. Jatuh. Ia mengeluarkan bunyi yang kuat sangat. Sam terbangun. V beritahu ada sesuatu dekat ruang tamu. Dengan menggunakan cahaya phone, mereka pergi ke ruang tamu. Mereka tak nampak apa-apa. Bayang-bayang hantu pun tak nampak. Tapi
frame gambar perkahwinan mereka memang terjatuh. Sam memungut frame yang jatuh tu. Sam membawa frame tu ke dapur untuk buang. Alangkah terkejutnya apabila Sam nampak seorang budak sedang bertinggi atas lubang basuh periuk sambil tersenyum. Sam tinggalkan frame tu dan mengajak isterinya masuk tidur. Keesokan harinya, Sam memanggil budak-budak tahfiz dan ustaznya untuk baca sedikit sebanyak, baca tahlil dekat rumah dia lah. Sejak daripada itu, mereka rasa selamat sedikit. Tapi pada hari yang ke-26, benda tu muncul semula dan menakutkan mereka semula. Sekian. Kisah ni bertajuk Roh Mencari Jalan Pulang. Selepas seminggu berpindah di kawasan pedalaman sebuah kampung yang terletak di Kuala Lipis, Azman yang bertugas sebagai pegawai Jabatan Perhilikan sudah mula berasa keseorangan. Buat sementara waktu, isteri dan anak-anaknya masih tinggal di ibu kota, memandangkan urusan untuk berpindah ke sekolah mengambil masa yang agak panjang. Di situ, Azman tinggal di sebuah rumah sewa dan kebanyakan jirannya adalah rakan-rakan sekerjanya. Setiap hari, rutinnya dia akan tiba di rumah sebelum maghrib. Memandangkan dia tinggal bujang, kadang-kala lupa stok makanan. Tak banyak masa tu. Satu hari, jam menunjukkan tepat pukul 9 malam dan perut Azman pula mula berkeroncong. Allah, apa pula perut aku ni? Jadi dia pun mula mencari makanan di almari dapur. Namun yang ada cuma beberapa keping biskut kering. Masya Allah. Azman merancang untuk ke pekan berhampiran. Terus dicapainya kunci kereta di atas rak almari kasut. Ketika sedang memandu di sebuah kawasan hutan, tiba-tiba muncul seorang lelaki tua yang sedang berjalan kaki. Jadi Azman berhenti dan mengajak lelaki tua tu menaiki keretanya. Cik nak ke mana nanti cik? Marilah tumpang. Namun lelaki itu enggan dan selesa berjalan kaki saja. Jadi lelaki itu kata lebih kurang macam ni lah. Terima kasih nak. Terima kasih kerana menjemput pakcik naik. Tapi pakcik lebih selesa berjalan kaki saja. Terima kasih ya nak. Jadi si Azman ni meneruskanlah perjalanan dia. Tiba di pekan, Azman terus membeli barangan keperluan di sebuah kedai runcit. Dia juga memesan burger untuk makan di rumah nanti. Ketika sedang duduk menanti burger siap, Azman melihat lelaki tua yang dia ajak naik keretanya tadi tu sedang berjalan kaki menuju ke kedai runcit. Ditanya pemuda yang sedang memasak burger tu, siapa orang tua tu? Jadi pemuda tu hanya menggelengkan kepala. Ketika memandu pulang, orang tua tu sentiasa berlega-lega di minda Azman. Dia rasa pelik lah, kerana orang tua tu begitu cepat sampai, sedangkan jarak dari hutan ke pekan agak jauh. Tibanya di rumah, Azman terus menikmati burger bersama Milo panas sambil melayan telefon pintar dia. Tiba-tiba kedengaran pintu rumahnya diketuk. Lantas Azman bangun membuka pintu. Namun dia begitu hairan kerana tak ada sesiapa dekat luar. Begitu juga ketika nak melelapkan mata, Azman mendengar lagi ketukan dari luar. Namun
Azman tak indahkan. Keesokan paginya Azman keluar bekerja seperti biasa. Jalan yang dilalui pada pagi itu kelihatan sesak dengan ambulan dan kereta polis. Dia bertanya kepada orang ramai yang berada dekat situ lah. Mereka memberitahu ada seorang lelaki tua mati dilanggar dan mayatnya tercampak di lereng bukit. Berderau darah Azman apabila mendengar berita tersebut. Dia syak. Pasti pakcik yang dijumpai semalam menjadi mangsa langgar lari. Ketika pulang dari kerja, dia melihat sekujur mayat di tepi jalan yang masih belum dibawa naik ke dalam kenderaan polis. Tibanya di rumah, dia duduk termenung sambil mengimbas kembali tentang pakcik tua tu. Tiba-tiba, orang tua yang sentiasa bermain di mindanya tu berada tepat di hadapannya. Azman sempat bertanya kepada pakcik tersebut, Pakcik ni siapa? Pakcik nak apa? Benarkah dia yang menjadi mangsa langgar lari tu? Namun pakcik tu cuma menggelengkan kepala. Kemudian orang tua tu cuma berkata, "Mana anak aku?" Puh! Tiba-tiba Azman terjaga apabila mendengar alunan azan maghrib. Rupa-rupanya dia bermimpi. Selepas selesai solat, Azman ke rumah rakan sekerjanya yang tinggal selang beberapa rumah dari rumah sewanya itu. Dia bercerita tentang pakcik tua misteri yang dijumpai dan kisah lelaki tua yang menjadi mangsa langgar lari. Rakannya menjelaskan peristiwa yang sama dialami rakannya itu ketika mula-mula berpindah ke kawasan tu. Kata kawan dia ni, "Aku pun alami perkara yang sama. Pakcik tu sebenarnya dah lama meninggal dunia. Namun mengikut kisah orang kampung, rohnya tak aman. Dia dibunuh oleh anaknya sendiri yang menjadi penagih dadah. Pada waktu tu anaknya meminta wang, namun dia tidak mahu berikan. Jadi berlakulah pergelutan dan akhirnya anak pakcik tu telah menikam ayahnya sehingga mati. Kini rumah pakcik tu kosong, tidak berpenghuni. Rumah pakcik tu terletak di dalam hutan, jalan dekat pekan dan kini rumah tu kosong, tidak ada penghuni. Sebab tu kenderaan yang lalu kawasan tu pasti akan diganggu oleh roh pakcik tua tu." Rungkai rakan Azman. Manakala pakcik tua yang menjadi mangsa langgar lari semalam pula dilanggar ketika dia sedang mengayuh basikal menuju ke pekan. Itulah ceritanya. Sekian. Terima kasih.